Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari pengurusi majlis yang amat berhormat Tuan Chow Kon Yau, Ketua Menteri Pulau Pinang, yang berhormat Datuk Muhammad Sayuti bin Bakar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat, yang berbahagia Datuk Seri, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Pegawai-pegawai kanan Jabatan Negeri dan Persekutuan, wakil-wakil dari industri, pemegang taruh dan ketua-ketua masyarakat, seterusnya saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya hilang punca bila Ketua Menteri jual pantun. Saya tak ada pantun. Terima kasih kepada saudara Chow Kon Yau. Kami kenal lama tapi kami jarang berada di atas pentas sekali. Dan saya ingat ini adalah kali pertama saya berada di atas pentas rasmi kerajaan. Cuma yang baiknya saya ingat saya dan saudara Chow ada satu persamaan. Kami dua-dua dilatih sebagai engineer. Jadi sebab itu saya ingat pentadbiran insya-Allah negeri Pulau Pinang akan terus steady sebab engineer ni selalunya is all evidence based, so should be okay. Jadi insya-Allah dengan di bawah pentadbiran dan kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri Saudara Chow Kon Yau, Pulau Pinang akan terus cari jalan dan nampak bukan saja CM pandai cari jalan, dia juga pandai minta dana. Terima kasih saudara-saudari. Ini adalah sesi yang terakhir sebenarnya di negeri yang ke-14 di dalam sesi libat urus untuk penyediaan kajian separuh penggal bagi rancangan Malaysia ke-12. Kajian separuh penggal ini penting atas beberapa perkara. Pertama, kerana keadaan ekonomi bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia berubah banyak selepas COVID. Jadi segala yang dirancang dalam tahun 2020 dan 2021 itu perlu dinilai kembali 100% kerana COVID banyak mengubah struktur dan amalan dan unjuran ekonomi bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Ada juga perkara-perkara yang semakin mempengaruhi pertumbuhan dan juga amalan ekonomi dunia yang tidak ada masa tahun 2020 dan 2021 semasa rancangan Malaysia ke-12 mula-mula digubal. Yang paling utama ialah perubahan dan persaingan geopolitik yang semakin ketara sekarang, terutamanya di antara China, di antara blok barat, dan sebelum itu belum ada perang di Ukraine. Jadi semua perkara ini mengubah struktur dan juga pendekatan ekonomi negara-negara di dunia ini yang sudah tentu ada kesan kepada Malaysia. Dan dalam negeri-negeri di Malaysia, negeri yang paling banyak terkesan kepada perubahan geopolitik dan ekonomi dunia adalah Pulau Pinang, kerana Pulau Pinang adalah pusat kepada industri pembuatan yang berasaskan ekspor. Kita juga perlu melihat kembali kerana ada perubahan kerajaan. Jadi dasar, pendekatan dan penekanan itu sudah tentu berbeza daripada semasa RMK ke-12 ini digubal. Dan di peringkat Kementerian Ekonomi, kita juga ingin mengambil kesempatan daripada proses libat urus untuk kajian separuh penggal ini
sebagai asas untuk mengukur dapatan-dapatan awal daripada pemegang taruh, baik agensi-agensi persekutuan, baik di peringkat kerajaan negeri, baik di peringkat industri dan juga masyarakat sebagai persediaan untuk kita merangka rancangan Malaysia ke-13. Jadi itu yang pernah jadi planner ni. Saya sebelum ini di pihak swasta, di sektor swasta, salah satu tugas awal saya dalam kerjaya saya ialah sebagai corporate planner. Corporate planner ni penat sebab dia kerja dia planning saja kan. Jadi kita akan habiskan KSP yang akan dibentangkan di Parlimen September ini. Kemudian insya-Allah kita mula balik merancang untuk rancangan Malaysia ke-13 bermula Januari 2024. Jadi insya-Allah dapatan awal ini akan memberi kita permulaan yang baik supaya rancangan Malaysia ke-13 itu dibina atas kesinambungan beberapa perkara yang telah pun dimulakan dalam 2 tahun terakhir rancangan Malaysia ke-12. Saya selalunya dalam sesi ini saya tak gunakan untuk bercakap tentang projek, peruntukan dan sebagainya kerana proses itu akan berlaku. Malah untuk RP4 peruntukan dan projek-projek yang dimohon untuk tahun 2024 itu prosesnya telah bermula beberapa bulan yang lepas dan di peringkat Kerajaan Persekutuan dia sudah hampir ke peringkat terakhir iaitu peringkat budget screening di peringkat saya. Jadi masa saya bermula daripada minggu depan ni untuk beberapa minggu ini ialah untuk meneliti permohonan beribu-ribu permohonan ni satu persatu daripada segala agensi. Jadi insya-Allah bila sampai ke Pulau Pinang tu saya ingatlah pantun daripada Ketua Menteri. Baik Jadi sesi-sesi sebegini di negeri-negeri lain saya manfaatkan untuk 2-3 perkara. Perkara pertama ialah untuk berkongsi pandangan Kementerian Ekonomi mengenai kedudukan makro negara dan cabarannya dan hala tujunya supaya kita dapat pastikan perancangan di peringkat negeri itu selari dengan pandangan makro dan perancangan di peringkat Kerajaan Persekutuan. Kerana kalau Kerajaan Persekutuan tumpu perkara 2-3, 1-2-3, kerajaan negeri itu pula pergi tumpu benda lain, maka seperti yang disebut oleh Ketua Menteri tadi, dia takkan ada sinergi. Jadi bila dia tak ada sinergi itu, selalunya pelaburan swasta lebih banyak mengikut kepada isyarat ekonomi daripada Kerajaan Persekutuan. Kalau Kerajaan Persekutuan isyaratnya ialah dalam sektor 1, 2, 3, maka sebaik-baiknya perancangan di peringkat negeri itu juga diselaraskan kerana itulah yang akan dapat mempercepatkan terutamanya pelaburan dan penglibatan pihak swasta. Jadi itu sebenarnya pada pandangan saya manfaat utama sesi ini seperti di negeri-negeri lain. Selain untuk kita berkongsi juga pandangan kita, sektor-sektor apa yang akan diberi tumpuan juga di negeri-negeri terbabit. Jadi di peringkat Kerajaan Persekutuan, saya ingat saudara-saudari sedia maklum cabaran-cabaran kita. Soal fiskal, soal keberhutangan, semua itu semua dah tahu. Jadi saya tak berniat untuk mengulas panjang. Soal yang lebih besar ialah tentang kelemahan-kelemahan struktur ekonomi kita yang perlu diperbaiki melalui pembaharuan-pembaharuan dasar yang lebih radikal daripada sebelum ini. Contoh yang pertama, mungkin Pulau Pinang tidak begitu terkebelakang berbanding beberapa negeri lain, ialah dari segi kandungan ekonomi. Kandungan ekonomi kita berada di tahap yang rendah. Jadi hanya beberapa negeri dan tempat sahaja yang ada industri atau aktiviti ekonomi yang menghasilkan produk atau perkhidmatan yang bernilai tinggi.
Jadi kalau produk dan perkhidmatan itu nilai dia tak tinggi, nak jual pun tak mahal. Bila tak jual tak mahal, gaji pun tak boleh bayar lebih kepada pekerja, cukai pun kerajaan tak boleh kutip, dan itulah sebenarnya yang mengheret ekonomi kita selama lebih 2 dekad. Kan? Sebab itu kita tersangkut di apa yang dipanggil sebagai middle income trap. Sepatutnya kalau tengok pertumbuhan ekonomi sebelum-sebelum ini pada kadar begitu, kita telah lama jadi negara maju yang diukur daripada high income nation, maksudnya negara berpendapatan tinggi, tapi kita tersangkut lebih kurang 15 tahun dah, dan sudah 2 kali yang mana kita hampir berada di kedudukan yang boleh jadi negara maju, negara berpendapatan tinggi, kita tersasar atau tergelincir. Jadi peluang seterusnya ialah dalam penggal ini. Jadi mengikut unjuran, Malaysia berkemampuan untuk mencapai taraf negara berpendapatan tinggi di antara 2026 hingga 2028, mengambil kira pertumbuhan ekonomi sekitar 4% setiap tahun, tiap-tiap tahun. Maksudnya kalau kita boleh capai tiap-tiap tahun 2023, 24, 25, 26, insya-Allah 27, 28 tu kita sudah menjadi negara berpendapatan tinggi. Maksudnya negara majulah. Jadi sebab itu fokus kami di Kementerian Ekonomi ialah menumpukan kepada perkara-perkara struktur supaya ini diselesaikan secara makro untuk mengelakkan kita tergelincir sekali lagi. Baik. Jadi satu perkara ialah soal kandungan teknologi, kandungan nilai dalam kegiatan ekonomi kita. Di Pulau Pinang mungkin jauh lebih baik kerana Pulau Pinang merupakan pusat pembuatan terutamanya yang melibatkan elektronik, kan, E&E, semikonduktor dan lain-lain. Memang Pulau Pinang menjadi satu pusat bukan saja di negara ini, bukan saja di rantau, tapi di seluruh dunia. Jadi itu kekuatan yang Pulau Pinang ada. Cabaran di Pulau Pinang dan cabaran negara ialah bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk kita membawa lebih banyak kegiatan ekonomi yang menyokong kepada E&E ini untuk lebih dikembangkan, dan pada masa yang sama supaya terutamanya yang melibatkan semikonduktor, chip dan yang sebagainya, supaya kita beralih daripada industri pembuatan semata-mata. Kerana kebanyakan yang ada sekarang ini ialah bersifat orang kata midstream ataupun orang kata back end, ya. Maksudnya kalau yang elektronik, kalau chips, dia banyak kepada testing, dia banyak kepada packaging. Kita tidak buat front end ataupun kita tak buat high technical content services yang bersabit dengan E&E. Jadi itu cabaran yang kita perlu tumpu di Pulau Pinang. Masalah struktur yang seterusnya juga ialah soal gaji sebenarnya. Soal gaji ni chicken and egg. Ada yang mengatakan kalau naik gaji maka ekonomi akan bermasalah kerana tak ada untung dan sebagainya. Tapi sebenarnya juga pergantungan yang berterusan kepada buruh ataupun tenaga kerja yang bergaji rendah, itu sebenarnya satu masalah struktur daripada tahun 80-an lagi yang kini mula menghantui kita. Kerana bila dia macam ekonomi ni macam amalan manusia lah. Bila kita selesa dengan sesuatu yang mudah, maka sukar untuk kita melakukan sesuatu yang lebih susah. Kalau kita biasa bangun tidur lambat, lepas tu tak buat kerja, lepak dekat rumah, dia tak mudah sebenarnya untuk kita mula berdisiplin, bangun awal, pergi buat kerja. Kan? Jadi bila kita setelah 2-3 dekad bergantung kepada tenaga buruh yang murah, dan itu sudah cukup untuk menjana keuntungan kepada sektor ekonomi kita,
Jadi kita abaikan perkara-perkara yang lebih susah tetapi bernilai tinggi. Kerana perkara yang lebih susah ini memerlukan pendidikan dan tahap teknikal yang lebih tinggi, inovasi yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi soal gaji sebenarnya berkait rapat dengan bentuk kandungan teknikal dan nilai yang kita perlu wujudkan di dalam ekonomi kita kalau kita tak nak terperangkap terus dalam keadaan kita sekarang. Jadi itu juga adalah antara tumpuan di kerajaan pusat. InsyaAllah dasar yang lebih terangkum yang mengambil kira keseimbangan di antara kemampuan ekonomi dengan keperluan menaikkan gaji secara berkala, yang itu insya-Allah akan dibentangkan untuk pertimbangan dasar dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada awal bulan Ogos. Dan saya pasti kalau di Pulau Pinang pun pimpinan dan juga anggota pentadbiran faham bahawa dasar itu dia mengambil masa untuk diperhalusi. Prosesnya ialah kita bentangkan secara konseptual dulu, kemudian dipertimbangkan oleh kerajaan membuat keputusan secara dasar, adakah ini hala tuju kita. Setelah itu dibuat, maka dia melalui pelbagai proses seterusnya sebelum ia mula dilaksanakan. Jadi insya-Allah proses itu akan bermula di bulan Ogos ini untuk mendapat keputusan dasar. Setakat ini saya boleh maklumkan kita ada kemajuan yang cukup baik berbanding dengan puluhan tahun yang lepas bila kita bercakap tentang dasar gaji rakyat ini. Sebelum ini dasar gaji rakyat ni tak ada orang berani sentuh. Sebab semua kena maki, kerajaan pun maki, industri pun maki, rakyat pun maki juga. Kan? Jadi sebab itu benda yang paling mudah untuk mana-mana pentadbiran ialah jangan kacau. Sebab jangan kacau itulah kita berada dalam keadaan sekarang yang mana 60% daripada rakyat kita, pekerja-pekerja kita, gajinya bawah RM3,000. 60%. Sedangkan kalau ikut kajian daripada KWSP, perangkaan-perangkaan, sekurang-kurangnya gaji untuk dapat kehidupan yang wajar, maksudnya tak susah, tak senang, paling kurang 2,600. Jadi kalau 60% di bawah 3,000, maksudnya jumlah yang di bawah 2,600 tu lebih tinggi. Jadi kalau kita tak selesaikan perkara ini, kita juga tidak mendapat nilai yang terbaik daripada pekerja-pekerja kita. Kita bayar dia rendah, macam mana dia nak buat kandungan yang tinggi? Sudah tentu ada pelbagai perkara yang perlu dibuat oleh kerajaan juga untuk menaikkan nilai dan kemahiran daripada pekerja-pekerja ini. Tapi dia adalah sebahagian daripada dasar yang perlu dirangkumkan. Jadi untuk Pulau Pinang contohnya, mengambil kira kedudukan Pulau Pinang yang memang sudah pun menjadi penyumbang besar kepada ekonomi negara dan juga pengeksport besar bagi negara, saya rasa pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang pun sedia maklum. InsyaAllah tumpuan-tumpuan untuk menyelesaikan beberapa masalah infrastruktur utama yang bersabit dengan pengangkutan itu sudah ada keputusan dasar. Sebagainya telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, sebagainya telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, dan proses itu akan berjalan dan dia akan sampai ke peringkat saya kerana prosesnya ialah kementerian masing-masing merancang projek infrastruktur itu dan mereka perhalusi di peringkat kementerian mereka dan juga kerajaan negeri, dan peringkat terakhir ialah dia akan sampai ke Kementerian Ekonomi untuk dinilai dan untuk diberi kelulusan. Jadi insya-Allah saya boleh nyatakan di sini saya menyokong sepenuhnya pelaburan-pelaburan di dalam infrastruktur pengangkutan di Pulau Pinang. InsyaAllah dia tak sangkut dekat saya lah bila sampai ke meja saya, insyaAllah.
Kemudian di peringkat akhir ini, sebab lepas ini kita pun ada banyak sesi soal jawab kan, ada soalan dan sebagainya. Saya nak tumpukan kepada perkara-perkara yang boleh diselaraskan untuk mendapatkan sinergi ekonomi seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi. Pertama, saya telah sebut tentang E&E dan semiconductor. Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian lain di peringkat Kerajaan Persekutuan sekarang ini sedang meneliti wawasan baru untuk industri E&E terutamanya semiconductor dan chip. Kita ada beberapa pandangan setakat ini. Ada pandangan yang mengatakan bahawa kita perlu juga memberi tumpuan kepada front end. Maksudnya kita mesti ada wafer, fabricator dan sebagainya. Itu adalah tahap seterusnya kemajuan industri E&E dan elektronik. Itu ada satu pandangan. Saya menghabiskan masa dengan MNC, syarikat-syarikat besar, pemain-pemain industri semiconductor dan chips di Singapura minggu lepas. Dan saya tanya soalan dan kami berbincang. Mereka sebahagian besarnya ada operasi besar di Malaysia juga. Tapi biasalah kadang-kadang ibu pejabat dia dekat Singapura kan. Ada pandangan-pandangan yang sebenarnya baik. Contohnya juga ada aktiviti ataupun industri sokongan yang boleh meningkatkan nilai E&E dan semiconductor kita yang sebelum ini mungkin tidak diberi perhatian kerana kita begitu tertumpu kepada sektor pembuatan, maksudnya manufacturing, packaging and testing. Kita ada potensi yang besar sebenarnya untuk mula memberi fokus kepada chip design juga. Kerana chip design dia tidak memerlukan pelaburan yang besar seperti front end. Jadi dalam kita membina wawasan ini, kita akan mengambil kira pandangan-pandangan supaya kekuatan sedia ada di Pulau Pinang dengan manufacturing base yang sedia ada ini kemudiannya dapat ditingkatkan ke arah yang bernilai lebih tinggi daripada yang sedia ada. Untuk perkara itu berlaku, itu juga bermakna Kerajaan Persekutuan perlu memberi tumpuan yang baik kepada industri semiconductor. Walaupun di Pulau Pinang, industri E&E dan sebagainya semiconductor dan chips merupakan penjana ekonomi yang terbesar, tetapi secara ekonomi kita di seluruh negara, masyarakat kita terutamanya yang muda tidak semua melihat potensi di dalam industri E&E ini. Ada ramai yang merasakan bahawa industri E&E ini adalah industri yang tidak begitu menarik berbanding contohnya dengan industri minyak. Jadi banyak bakat, banyak tumpuan sebenarnya terlalu tertumpu kepada beberapa industri tertentu sehingga ia tidak menarik bakat seperti yang sepatutnya ke dalam industri seperti E&E. Jadi sebab itu, insya-Allah sebahagian daripada inisiatif yang kami akan usahakan di peringkat pusat, sebahagiannya melalui Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, sebahagiannya dengan Kementerian Pendidikan, ialah untuk kita mengalih kembali fokus bakat kita kepada industri E&E. Sebahagiannya melalui pendidikan, sebahagiannya melalui pemasaran yang baik, tetapi sebahagiannya juga ialah melalui program-program peningkatan kemahiran berskala nasional untuk menyediakan bakat-bakat yang lebih besar, yang lebih banyak untuk menyertai industri E&E dan semiconductor. Jadi dua program sebegitu yang insya-Allah akan dilancarkan dalam bulan Ogos, saya ingat. Pertama ialah yang saya pernah sebut sebelum ini, iaitu Academy in Industry, iaitu untuk memastikan bahawa kita mula melatih lepasan sekolah ke atas
untuk mereka terus bekerja dalam industri pembuatan, termasuklah E&E, dan kerajaan menyediakan bantuan kepada pelatih, kepada majikan, tetapi kebebasan untuk membentuk silibus dan latihan itu diberikan kepada pemain-pemain industri sendiri dengan syarat latihan dan silibus itu telah menerima pensijilan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, supaya selepas 18 bulan lepasan sekolah dan juga anak-anak muda ini bekerja, mereka akan mendapat sijil kemahiran secara automatik. Ini kami rasa lebih berkesan daripada kaedah sedia ada yang mana lepasan sekolah perlu pergi ke institusi TVET dulu, belajar 2-3 tahun, kemudian baru nak masuk kerja. Kerana kita mengambil kira bahawa anak muda generasi sekarang, dia lebih cenderung untuk bekerja terus daripada pergi ke kolej-kolej menunggu dan sebagainya, kan. Jadi kita gabungkan dari segi pensijilan dan latihan, dan ini diberikan bantuan dan juga insentif kepada pemain-pemain industri, syarikat-syarikat untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk melatih. InsyaAllah ini akan membina tenaga kerja yang mencukupi untuk keperluan dan permintaan daripada E&E. Kita juga insyaAllah akan melancarkan program untuk melatih tenaga kerja kita dalam bidang digital dan tech, termasuklah coding dan sebagainya, kerana ini diperlukan untuk aktiviti-aktiviti bernilai tinggi, bukan sahaja dalam bidang ekonomi digital tetapi juga dalam bidang seperti chip design dan sebagainya. Jadi insyaAllah ini akan diumumkan. Yang itu akan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan, yang labanya itu akan dapat kepada negeri-negeri seperti Pulau Pinang. Kerana bila tenaga kerja itu lebih besar, maka pelabur-pelabur akan lebih berminat untuk datang, kerana itu sudah tentu akan membolehkan mereka beroperasi tanpa bergantung kepada tenaga luar dan sebagainya. Perkara terakhir yang saya mohon untuk kita beri tumpuan di Pulau Pinang dan juga di Kerajaan Pusat insya-Allah ialah soal infrastruktur dan produk pelancongan. InsyaAllah Malaysia akan menganjurkan Tahun Melawat Malaysia 2026, saya ingat. Kita sedang membuat persediaan, dan sebahagian daripada perancangan Kerajaan Persekutuan di peringkat Kementerian Ekonomi juga ialah untuk bekerjasama dengan MOTAK, Kementerian Pelancongan Kebudayaan, untuk melihat keseluruhan perancangan pelancongan di seluruh negara, dan juga termasuklah kepada infrastruktur dan produk pelancongan. Kita tak boleh jemput orang datang ke negeri kita tapi kita tak cantikkan negeri kita. Kita tak, bukan sahaja negeri Pulau Pinang lah, seluruh Malaysia lah, kan. We cannot sell the country to be, a top tourist destination, but we rest on our laurel and keep telling the old story. So it means that in the next 2 years, there must be a concerted effort and funding, both at the federal and state level, to upgrade existing and future tourism infrastructure, and on top of that, to develop new tourism products. Because dan itu kelebihan Pulau Pinang. Pulau Pinang memang sebelum ini pun adalah pusat yang berjaya menarik pelancong-pelancong yang ramai, kan. Jadi selalunya bila orang cerita pasal Pulau Pinang, orang cerita pasal ekonomi, dia cerita pasal robot lah, pasal pembuatan lah. Sebenarnya industri pelancongan ada potensi yang cukup besar juga. Jadi itu adalah beberapa perkara yang insya-Allah kita akan perbincangkan dari satu masa ke satu masa. Saya bersyukur dan berterima kasih kerana kepimpinan di peringkat Kementerian Ekonomi dengan Kerajaan Pulau Pinang memang telah bekerjasama dengan rapat. We have
one of the best relationship di antara Kementerian Ekonomi dengan negeri-negeri, antara yang terbaik ialah dengan Pulau Pinang. So that puts us in a much better position to expedite a lot of planning for Penang, insyaAllah. Jadi dengan harapan dan doa itu, saya sebenarnya tadi duk fikir-fikir apa pantun nak bagi. Tapi oleh kerana saya takkan berjaya melawan pantun yang CM bagi, jadi saya tak bagi pantun lah. InsyaAllah saya pertimbangkan lebih banyak projek je. Jadi dengan harapan itu, dengan peringatan kepada saudara-saudari yang mentadbir negeri ini bahawa Pulau Pinang is key to our growth, is key to our development agenda, and I hope you take your job with pride. Because while at the federal level we have to focus on some other areas, some other problems, at the very least I hope with the impetus and assistance that federal government can extend to Pulau Pinang, you can run on your own and go and continue to become the engine of growth for the country. And insyaAllah when Penang prospers, insyaAllah the rest of the country, terutamanya Kedah, akan prosper juga, insyaAllah. Jadi dengan itu, saya ucap terima kasih sekali lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.